Selama ini banyak aduan dan keluhan daripada pihak EHO ataupun syarikat pengendali e-hailing dan juga pemandu-pemandu e-hailing yang mengeluh bahawa mereka mengambil masa yang lama kerana terpaksa duduk kelas teori dan juga menunggu masa untuk mengambil ujian. Dalam usaha memudah cara ekonomi gig dan membantu para pemandu taksi e-hailing dan e-hailing, sukacitanya saya ingin mengumumkan bahawa Kementerian Pengangkutan Malaysia akan melancarkan dua dasar pembaharuan, iaitu yang pertamanya, had usia maksima penggunaan kenderaan dalam kelas taksi dan e-hailing dilanjutkan daripada 10 tahun kepada 15 tahun berkuat kuasa daripada 1 Januari 2023. Walaupun minggu lepas pihak APAD dah buat kenyataan berkenaan perkara ini, hari ini saya nak perjelaskan lagi dasar ini secara detail, iaitu had usia 15 tahun itu bermulanya 2013. Maksudnya untuk ketika ini mana-mana kenderaan yang sudah melebihi 10 tahun, dia boleh pohon balik untuk beroperasi. Jadi cut off date-nya ialah tahun 2009. Maksudnya kenderaan yang pendaftarannya didaftar pada tahun 2009, dia boleh kembali untuk beroperasi sebagai taksi ataupun e-hailing. Itu yang perlu diperjelaskan, sebab ada yang keliru mengatakan bahawa hanya bermula 1 Januari 2023 tetapi hanya untuk kenderaan yang belum mencapai 10 tahun. Tapi tidak, hasrat kita ialah untuk membantu kenderaan-kenderaan yang telah pun ataupun pemilik kenderaan yang telah mencapai lebih 10 tahun. Ini disebabkan semasa COVID ada 1-2 tahun ramai yang tak dapat beroperasi. Jadi kita kawal balik dan juga membantu mereka dari segi pemulihan pasca COVID. Yang kedua, penambahbaikan prosedur lesen vocational, iaitu pemansuhan ujian teori dan kelas teori atas talian dibenarkan untuk dilaksanakan. Dasar kenaikan had usia terpakai ke atas semua kenderaan e-hailing dan di seluruh negara dan semua taksi di Semenanjung Malaysia, merangkumi taksi biasa, taksi lapangan terbang dan taksi mewah. Selaras dengan pengumuman ini, had usia melesen akan dikemaskini kepada 14 tahun. Ini kena faham mengapa 14 tahun, sebab dia -1. Dia sampai had usia melesen akan dikemaskini kepada 14 tahun. Maksudnya dia masih boleh beroperasi walaupun sudah mencapai 14 tahun, boleh beroperasi 1 tahun lagi sehingga had usia 15 tahun. Ini bermaksud mana-mana kenderaan yang hendak dilesenkan bagi tujuan taksi dan e-hailing mesti berbuat demikian sekurang-kurangnya setahun sebelum had usia 15 tahun. Dengan ini, pihak kerajaan membenarkan kenderaan yang telah mencapai had usia 10 tahun terdahulu namun masih belum mencapai usia 15 tahun untuk kembali beroperasi. Saya ingin menekankan bahawa penggunaan kenderaan taksi dan e-hailing adalah sentiasa tertakluk kepada kelulusan pemeriksaan berkala untuk memastikan hanya kenderaan yang mematuhi syarat-syarat teknikal dan ciri-ciri keselamatan dilesenkan untuk beroperasi di atas jalan raya. Dengan pelaksanaan dasar baru had usia 15 tahun ini, saya berharap beban di atas bahu para pemandu taksi dan e-hailing dapat diringankan sebersedikit, khususnya untuk golongan pemandu yang amat terkesan dalam tempoh PKP COVID-19 dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Sekiranya tempoh had usia dikekalkan pada 10 tahun, ramai pemandu terpaksa menanggung kos besar untuk memberi kenderaan yang baru dengan cara berhutang walaupun sumber pendapatan mereka masih tidak menentu. Berkenaan dengan had usia taksi di Sabah, wilayah Persekutuan Labuan dan Sarawak, dasar sedia ada Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan LPKP Sabah dan LPKP Sarawak masih terpakai. Perincian had usia baru adalah seperti berikut. Untuk Semenanjung Malaysia, untuk semua e-hailing dan semua jenis taksi, had usia lama ialah 10 tahun, had usia baru 15 tahun. Untuk Sabah, e-hailing daripada 10 tahun ditingkatkan kepada 15 tahun. Untuk taksi lapangan terbang, memang had usia yang sedia ada sudah pun 15 tahun, tiada perubahan. Taksi bandar, had usia ketika ini ialah 20 tahun, tiada perubahan. Taksi luar bandar,
30 tahun pun tiada perubahan. Okay. Untuk Sarawak, e-hailing ialah 10 tahun, kita naikkan kepada 15 tahun. Dan untuk semua jenis taksi, ketika ini had usianya 18 tahun di bawah LPKP Sarawak, tiada perubahan. Jadi untuk seluruh negara, nothing less than 15 years untuk semua jenis kenderaan. Kalau di Sabah dan Sarawak, sebab keadaannya berbeza, ada jenis taksi yang dibenarkan untuk beroperasi lebih daripada 15 tahun, itu tiada perubahan. Okay. Pihak Agensi Pengangkutan Awam Darat LPKP Sabah dan LPKP Sarawak akan membuat pengmakluman lanjut berhubung tarikh mula permohonan dibuka untuk membolehkan pengendali dan pemandu taksi dan e-hailing datang ke kaunter untuk melesingkan dan memperbaharui permit dengan ketetapan dasar baru had usia ini. Namun begitu, untuk e-hailing mereka boleh terus berhubung dengan pihak EHO masing-masing. Penambahbaikan, itu yang pertama. Yang keduanya, penambahbaikan prosedur lesen vocational. Berkenaan dengan penambahbaikan prosedur lesen vocational yang terdiri daripada kategori lesen kenderaan perkhidmatan awam PSV dan lesen kenderaan barangan GDL, langkah-langkah berikut akan diambil. Yang pertama, pemansuhan ujian teori untuk semua lesen vocational. Yang kedua, kelas teori untuk lesen vocational boleh dilaksanakan secara atas talian. Berkenaan dengan pemansuhan ujian teori bagi pengambilan lesen vocational iaitu PSV dan GDL, hanya perlu menduduki dan melengkapkan kelas teori sedia ada sahaja sebelum dikeluarkan lesen PSV. Ini satu perubahan yang besar, satu paradigma yang anjakan paradigma yang besar, sebab kita tekankan ialah mereka mengambil kelas tetapi tidak diujikan secara teori. Ini sesuatu yang amat baru dari segi pemikiran pelesenan kita, dan ini sesuatu yang sudah tentunya akan memberikan memudahcarakan ramai pemohon. Namun calon-calon bagi kategori lesen PSV untuk bas dan GDL dan untuk bas, PSV untuk bas dan GDL untuk lori bersendi masih wajib melalui latihan dan lulus ujian amali praktikal sebelum mendapat lesen vocational. Ini bezanya. Untuk bas dan juga untuk lori bersendi, iaitu lori besar, mereka sebelum ini perlu buat ujian teori dan ujian praktikal, ujian amali. Tapi sekarang ini kita hanya wajibkan ujian amali ataupun praktikal saja. Tak ada lagi ujian teori. Sebab yang penting ialah cara mereka memandu. Kita nak uji praktikal mereka. Selaras dengan hasrat pendigitalan Kementerian Pengangkutan, pelaksanaan kelas teori bagi semua kategori lesen vocational juga akan dibenarkan secara atas talian, sama ada melalui platform disediakan oleh JPJ, Institut Memandu atau syarikat perniagaan pengantaraan yang berkelayakan yang telah dikawal sedia oleh JPJ. Tempoh masa kelas teori sedia ada adalah dikekalkan. Mana-mana pihak IM atau syarikat perniagaan pengantaraan hendaklah menggunakan modul ataupun silibus pengajaran kelas teori lesen vocational atas talian yang ditetapkan oleh JPJ sepenuhnya. Pihak JPJ akan menetapkan syarat-syarat dan peraturan berkaitan kelayakan penyediaan platform atas talian dan mengawal selia kelas teori bagi memastikan kesahihan dan integriti calon. Data-data dan maklumat kehadiran calon akan diintegrasi dengan sistem MySikap bagi membolehkan lesen vocational dikeluarkan secara terus kepada calon tanpa memerlukan kehadiran secara fizikal ke kaunter JPJ. Silibus kelas teori bagi semua kategori lesen vocational terutamanya melibatkan perkhidmatan e-hailing taksi akan disemak semula dan ditambah baik oleh JPJ dan MyROS dengan mendapatkan input daripada pihak industri agar relevan dengan keperluan semasa dan masa hadapan. Penambahbaikan silibus akan dimuktamadkan dalam tempoh 6 bulan. Akhirnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pengendali dan pemandu taksi dan e-hailing yang sentiasa komited untuk menyediakan perkhidmatan serta agensi-agensi di bawah kementerian seperti JPJ, APAD dan LPKP yang akan melaksanakan dasar baru kementerian ini dengan penuh dedikasi. Okay. Itu secara detailnya kenyataan saya. Jadi perlu dititik beratkan bahawa ini adalah satu dasar baru untuk membantu khususnya kepada pemandu taksi dan pemandu e-hailing untuk memudahcarakan mereka. Tetapi saya nak tegaskan bahawa walaupun had usia ditingkatkan,
keadaan kenderaan mereka mesti dijaga, dan keselamatan itu mesti dipatuhi, iaitu ujian ataupun pemeriksaan berkala masih diwajibkan setiap tahun. Setiap tahun pemeriksaan berkala, dan kebersihan kenderaan itu mesti juga dijaga. Dan dari segi kebersihan dan sebagainya, untuk e-hailing, pihak eHSHO ada sistem mereka untuk memastikan piawaian kebersihan itu dapat dijaga, kerana itu juga mendapat feedback daripada penumpang-penumpang. Jadi saya nasihatkan semua pemandu e-hailing dan taksi, walaupun had usia 15 tahun kita benarkan, tetapi keadaan kenderaan itu mesti dijaga dan sentiasa dipastikan dalam keadaan tip-top condition. Itu yang kita nak nyatakan. Yang keduanya ialah dari segi kelas PSV ni, memang kita tahu bahawa eHSHO ataupun syarikat pengendali e-hailing dan juga pemandu-pemandu e-hailing yang mengeluh bahawa mereka mengambil masa yang lama kerana terpaksa duduk kelas teori dan juga menunggu masa untuk mengambil ujian. Jadi kita kecualikan ujian, hanya ambil kelas PSV, dan itu pun tak perlu fizikal. Dia boleh buat secara online. Di rumah mereka pun mereka boleh ambil kelas teori itu. Jadi apabila mereka siap kelas teori itu, maka akan diberikan lesen PSV secara digital. Itu yang akan ditambah baik. Kita akan bekerjasama dengan pihak eHSHO untuk melaksanakan pembaharuan ini. Kita tak ada buat perubahan dari segi bayaran sebab dia hanya lesen saja. Itu bayaran lesen saja. Kalau dari segi kelas teori, itu memang ditanggung oleh pihak eHSHO masing-masing.